Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Semua ketetapan dan prinsip yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan akan terus dipertahan. Ini termasuk perkara berkait kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra. Jaminan diberi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau, perkara berkenaan sentiasa jadi pegangan kerajaan pimpinannya selama ini. Malaysia akan sertai sesi pendengaran awam bagi memperoleh pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung konflik Israel-Palestin. Fokusnya tertumpu kepada kesan perundangan yang timbul daripada dasar dan amalan Israel di wilayah pendudukan Palestin termasuk Baitul Maqdis. Delegasi Malaysia diketuai Menteri Luar yang akan membentangkan kenyataan lisan negara di The Hague, Belanda Khamis ini. Penyertaan dalam sesi berkenaan bukti usaha bersepadu Malaysia di peringkat antarabangsa bagi menyokong Palestin selain mengheret Israel ke pengadilan atas kekejamannya. Bagi menzahirkan solidariti berpanjangan terhadap rakyat Palestin, Jawi akan laksana kutipan khas Jumaat ini. Ia dilaksana di masjid dan surau seluruh wilayah persekutuan. Orang ramai juga boleh salur sumbangan melalui akaun bank tertera. Jawi dan JAKIM dengan kerjasama Pertubuhan Kasih Insan melalui sumbangan tabung musaadah juga dalam usaha hantar 100 lori tangki air bersih ke Gaza. RM168 juta diperuntuk Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf dan baik pulih beberapa jalan di Johor. Ini termasuk jalan rosak akibat banjir selain Jalan Johor Baru Mersing dan Jalan Felda Ulu Tebrau. Menteri Besar Johor berterima kasih atas peruntukan tersebut dan komited sentiasa bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan. Kemudahan dan infrastruktur jalan raya akan terus dinaik taraf demi keselesaan serta keselamatan pengguna. Bagi menaik taraf premis tadbika pula RM29 juta disalur KKDW kepada Kemas tahun ini. Ia peningkatan 3 kali ganda berbanding RM9.5 juta yang diperuntukkan tahun lepas. Ketua Pengarah Kemas menyifatkan peruntukan itu bukti kerajaan utamakan penyediaan prasarana pendidikan awal yang selesa dan kondusif. Kerja-kerja naik taraf akan dilaksana secara berperingkat. Lebih 32,000 usahawan di Terengganu terima pembiayaan daripada pelbagai agensi bawah Kuskop tahun lepas. Ia melibatkan dana RM485.3 juta menerusi Amanah Ikhtiar, Tekun Nasional dan SME Bank. Saya bukan ranking itu yang penting. Yang penting adalah agensi kita membantu koperasi-koperasi sedia ada dan juga memudah cara pendaftaran koperasi baru dan seterusnya memastikan koperasi-koperasi ini terus mengadakan ataupun memulakan dan meneruskan perniagaan mereka. Selain itu, 58 koperasi di Terengganu terima pembiayaan RM28.3 juta di bawah tabung modal Pusingan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Manakala 18 koperasi terima pembiayaan menerusi bantuan pembangunan koperasi bernilai RM1.3 juta. Pusat Sokongan Sosial setempat PSSS Transit di Rantau Panjang jadi tempat untuk perlindungan awal dan bantuan emosi kepada individu yang alami isu psikososial. Pusat rujukan setempat dan intervensi ini merupakan yang pertama di Malaysia. Selama ini kita ada PSSS tu yang mobile. Jadi dengan adanya PSSS ini ianya amat membantu dah kerana keperluan di bawah isu sosial di bawah kementerian kita memang banyak melibatkan kanak-kanak, mereka yang didera, domestic violence case, ada juga yang yang memerlukan tempat perlindungan sementara. Sehingga kini 44,783 orang telah mendapatkan khidmat menerusi PSSS di seluruh negara. Pengenalan skim perlindungan baharu khusus untuk penggiat seni dan pengamal media termasuk wartawan sambilan sedang diteliti. Pelaksanaannya membabitkan kerjasama Kementerian Komunikasi dan Kementerian Sumber Manusia.
dalam bidang kuasa kementerian ini kita juga lihat kepada seniman, pembikin filem dan juga wartawan sambilan. Jadi dalam perkiraan kementerian ada sejumlah lebih daripada 26,000 sama ada wartawan sambilan dan atau penerbit filem, cast and crew yang perlu mendapat bantuan, juga seniman, para pemuzik. Jadi dalam pertemuan semalam kita bincang sama ada boleh diwujudkan skim baru kelak untuk membolehkan beberapa bentuk pekerjaan sambilan ini disatukan dan dengan satu nilai caruman yang mana mereka masih boleh mendapat perlindungan sosial. Kita perkenalkan sistem padu bangkalan data utama. Pertama, ia selaras dengan pendekatan dan dasar transformasi digital. Kedua, menjamin supaya manfaat dan kemudahan itu dinikmati oleh orang yang berhak menerimanya. Dan tentunya dengan cara yang sedemikian mengurangkan kos, mengurangkan ketirisan. Dan kaedah diperkenalkan melalui padu ini ialah secara tidak langsung memaksa setiap warga negara faham tentang transformasi digital dan menggunakan sistem padu. Dengan sendirinya kita ada pencerahan kecelekan budaya dan kecelekan digital. Baik saudara, seterusnya kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buat masa kini, rantau negara kita terus menerima pengaruh angin daripada arah timuran dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan. Buat masa kini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang setelah bergelori di mana-mana kawasan perairan di rantau negara kita. Baik, kita akan beralih ke paparan gemar radar bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Seperti diramalkan, keadaan cuaca lembap kini berlaku di Semenanjung Malaysia yang melibatkan di hampir ke semua negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia, terutamanya di negeri Perak, di bahagian selatan, di negeri Kedah, di negeri Selangor, begitu juga di Kuala Lumpur serta di daerah Port Dickson di negeri Sembilan, turut mengalami keadaan cuaca lembap di negeri Johor, iaitu di daerah Batu Pahat dan juga Pontian. Baik, hujan yang berlaku di negeri Perak dan juga Selangor serta di selatan negeri Kedah, kita menjangkakan keadaan cuaca lembap ini akan berlanjutan sehingga ke awal malam. Tetapi hujan yang berlaku di negeri Sembilan, di negeri Johor, hujan dijangkakan akan reda sedikit masa lagi dalam tempoh 1 hingga ke 2 jam sahaja. Bagi negeri Perlis, buat masa kini tiada hujan yang berlaku. Di negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang mengalami keadaan cuaca yang agak mendung. Baik, bagi negeri Sabah terus mengalami keadaan cuaca tiada hujan di hampir ke semua bahagian di negeri Sabah, manakala di negeri Sarawak pula hujan lebih tertumpu di bahagian selatan di negeri Sarawak yang melibatkan sebahagian besar, iaitu di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, begitu juga di Seri Aman, di bahagian selatan Kapit, Sarike, Sibu dan juga di bahagian Mukah. Keadaan cuaca lembap di negeri Sarawak ini boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang. Di bahagian utara negeri Sarawak, buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Baik, setakat jam 4.30 petang tadi, satu daerah di negeri Sabah mencatatkan bacaan suhu maksima harian mencapai melebihi 35 darjah Celsius hingga ke 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Jadi daerah Beaufort di negeri Sabah diletakkan satu tahap berjaga-jaga bagi amaran status cuaca panas. Jadi dalam tempoh ini diharapkan anda semua sentiasa bersabar, kurangkan aktiviti luar dan pastinya membanyakkan minum air. Baik, ini saja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda semua. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada hari esok, jom kita lihat ramalan cuaca pada hari Rabu 21 Februari 2024. Sekian saja daripada saya, Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik, saudara, kembali dalam berita wilayah. Perdana Menteri dijadual hadir ke majlis memperingati peristiwa pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu ke-68. Ia bakal berlangsung di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka malam ini. Untuk berkongsi lebih lanjut mengenai pengisian majlis berkenaan, terus saja bersama rakan pelapor Nur Amalina Abdul Halim di Bandar Hilir. Silakan, Amalina. Terima kasih. Seperti mana yang dapat saksikan di belakang saya, pada ketika ini persiapan akhir sedang pun dilaksanakan bagi memastikan program pada malam ini berjalan dengan lancar dan orang ramai sebenarnya telah pun mula memenuhi perkarangan dataran memorial pengisytiharan ini seawal jam 4 petang. Dan untuk makluman saya kongsikan, 20 Februari 1956 Tunku Abdul Rahman telah pun mengumumkan secara rasmi di negeri Melaka ini bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Dan bagi negeri Melaka, memperingati tarikh keramat pada 20 Februari ini bukan sekadar mengenang kembali detik bersejarah tersebut, tetapi juga sebagai penghormatan kepada para pejuang kemerdekaan. Justru itu, Kerajaan Negeri Melaka akan meraikan majlis memperingati pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu bermula jam 7.30 malam ini dengan tayangan penceritaan oleh waris Tunku Abdul Rahman, Tun Gafar Baba, Tun Tan Cheng Lock dan juga Tun Sambatan. Saya kongsikan juga ia akan disusuli dengan perarakan oleh kereta Tunku M4442 bersama rombongan dari Kompleks State House menuju ke Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan. Dan yang paling istimewa sekali adalah pembacaan watikah kemerdekaan yang mana ia akan dilakukan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Malah pengunjung yang hadir juga akan dapat menikmati segmen Malam Aneka Warna bagi menghayati dan mendalami setiap kisah pengorbanan pemimpin terdahulu mencapai kemerdekaan. Dan untuk makluman juga, pengunjung yang hadir iaitu 2,000 pengunjung terawal di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan ini berpeluang menerima voucher e-wallet Touch and Go bernilai RM20 seorang, yang mana ini merupakan inisiatif KPDN Negeri Melaka. Baik, saya kira sampai di sini dahulu langsung bersama saya Nur Amalina Abdul Halim dari Bandar Hilir. Kembali semula bersama rakan penyampai untuk perkembangan lain dalam berita wilayah. Baik, terima kasih Amalina langsung dari Bandar Hilir. Baik, saudara, sementara itu Kerajaan Melaka tawar kemasukan percuma di 10 lokasi pelancongan sekitar negeri itu hari ini. Tawaran istimewa sempena cuti umum hari memperingati Tarikh Pengisytiharan Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Ia dijangka menarik kehadiran 100,000 pengunjung ke Melaka. Laporan wartawan Nurul Ashikin Abdul Halim. Lokasi terlibat termasuk Menara Tamin Sari, Melaka River Cruise, Zoo Melaka dan Malaysia Heritage Studio. Juga kesemua 21 muzium kendalian Perbadanan Muzium Melaka. Turut ditawar kemudahan percuma bagi tempat letak kereta seliaan PBT. Jadi kita dah percepatkan dan kita buka kaunter hari ini pukul 9. Kaunter ni basically-nya kalau kebiasaannya kita buka 4. Tu hari ini kita dah buka 6 dan sekarang kita dah guna pintu tengah untuk dan kita letak lagi 2 cashier. So bermakna ada 8. Okey, cashier kalau biasa pengunjung akan tanya, kata free, memang free. Kita terpaksa ambil data sebab ada setengah yang datang ni pun bukan 100% warga negara. Kalau ikut pemerhatian awal, memang sambutan tu sebelum kita buka MHS hari ini pun memang dah ada yang beratur. Macam kita dah lihat tadi, orang dah beratur seawal jam 7.30 sehingga makan keluar jalan. So setakat pukul 10 memang orang dah berkerumun untuk masuk untuk melawat rumah-rumah kita dekat dalam ni. Inisiatif berkenaan dapat memberi peluang kepada pengunjung, terutama ibu bapa, untuk bawa anak-anak beriadah. Dalam 6.45 lepas subuh. Memang semangat sangat-sangat. Sebab yelah kan, yang pertama kali free lah kan. Free lagipun sebab memang kami pun memang rajin juga datang sini. Tapi semangat tu lain macam lah sebab hari ni kan sempena pengisytiharan kemerdekaan. Kau datang lepas main subuh tidak datang sini. Tapi dalam pukul 7 suku. 7. Dah sampai. Sanggup. Pasal orang Melaka dah bagi free masuk, jadi ramai-ramai lah kita datang ke zoo ni. Kami dari Ipoh
Kami datang semalam lah untuk jalan-jalan. Lepas tu tiba-tiba kami hari ni ke Heritage Studio tengok free. Tak tahu. Kami sampai first kami pergi ke Zoo Melaka. Ke sana ramai dah penuh. Lepas tu ingat apa kenduri ke apa majlis kan. Lepas tu tak apa lagi, kita planning dah tukar, kita mari ke sini Heritage Studio kan. Lepas tu sini pun orang penuh. Lepas tu baru kita tahu hari ni free seluruh Melaka kan. Kemasukan percuma ke lokasi pelancongan juga dapat tingkatkan pengetahuan mengenai Melaka yang gemilang dengan sejarahnya. Ini termasuk menjadi tempat Tunku Abdul Rahman mengisytiharkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Selain kemasukan percuma ke lokasi tarikan pelancongan, malam ini berlangsung perarakan mengimbau sejarah dan malam aneka warna yang menceritakan detik bersejarah pengisytiharan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Apa kisahnya? Sama-sama kita nantikan pada malam ini. Mana lagi? Melaka lah. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Program Arkib Community yang dilaksana Arkib Negara dapat perkasakan peranan masyarakat dalam memelihara khazanah warisan negara. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agodagang menyeru persatuan komuniti atau individu untuk menyumbang bahan sejarah sebelum merdeka sebagai rujukan pada masa akan datang. Katanya program ini pernah dilaksanakan beberapa tahun lepas namun tidak diteruskan berikutan kekangan peruntukan. Beliau turut menyeru kerajaan negeri untuk membantu usaha ini bagi memudahkan urusan pengumpulan bahan sejarah. Kita ingin mengadakan satu program yang dikatakan mengaktifkan masyarakat kita dalam arti kata kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk mengumpul kembali banyaknya sejarah daripada tokoh-tokoh individu daripada komuniti di peringkat komuniti itu untuk dibawa kepada arsip dan disimpan yang akan menjadi bahan rujukan dalam masa yang akan datang. Beliau ditemui selepas merasmikan program Wacana Ilmu sempena peristiwa pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Tanah Melayu di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Melaka. Belia di Johor disaran mengikuti program TVET jika tidak diterima untuk menyambung pelajaran di IPTA. Esko Pendidikan dan Penerangan Johor, Aznan Tamin berkata, TVET memberi peluang baru terutama dalam bidang teknologi tinggi. Kolaborasi antara industri yang menggalakkan TVET juga berupaya menarik minat pelabur ke negeri itu sekaligus mampu memenuhi keperluan tenaga kerja mahir. Jadi perkara itu kita harus pertikaikan sepatutnya kerana kita mesti bersedia sebelum pelabur masuk, kita mesti bersedia daripada tenaga mahir. Sebab itu fokusnya anak-anak bangsa Johor ini jika tidak diberi ruang, perlulah ambil TVET supaya memberi manfaat kepada mereka dan juga mengatur masa depan mereka. Beliau ditemui pemberita semasa mengadakan lawatan kerja di RTM Johor. 32 warga asing diberkas di sekitar Kulai dan Johor Bahru menerusi Op Selera dan Op Sapu. Pengarah Imigresen Johor Baharudin Tahir memaklumkan mereka tinggal lebih masa dan bekerja tanpa permit. Kesemua warga asing itu terdiri daripada 25 lelaki, 6 wanita dan seorang kanak-kanak. Mereka ialah warga Myanmar, Pakistan, Indonesia, India, Vietnam dan Filipina. Dalam kedua-dua operasi yang dijalankan pada Ahad lepas, 79 warga asing diperiksa. Perlumbaan endurance 12 jam Bathurst kejuaraan GT antara benua 2024 di New South Wales, Australia. Pasukan 888 Johor Motorsport Racing JMR meneruskan momentum positif selepas meraih tempat ketiga kategori Pro-Am. Dalam aksi tersebut, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim bersama rakan sepasukan Jamie Whincup dan Jordan Love masing-masing mempamerkan pemanduan konsisten mengekalkan kedudukan mereka di hadapan kelompok Pro-Am. We were
were leading in our class and we had some damage in the car, but it was a very challenging race throughout with the rain, safety car and everything. But I think the team did a great job and everyone involved, and even all the drivers as well. So everyone did a really great job. JMR mencatat masa 12 jam 2 minit 59.294 saat di belakang pasukan The Band Menti EMA yang muncul sebagai juara, manakala Heart of Racing by SPS menduduki tempat kedua. Pada saingan siri Asia Le Mans 2023-2024 minggu lepas, JMR muncul sebagai naib juara. Isu-isu yang ditangani oleh pekerja sosial cukup rumit walaupun berdepan pelbagai cabaran. Kami sedia berkhidmat demi yang memerlukan. Tiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Program pembangunan kumpulan pakar gender antara usaha kerajaan Sabah untuk capai matlamat kesaksamaan gender dan memperkasa wanita. Laporannya terus saja bersama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan, Ijam. Baik dia, program pembangunan kumpulan pakar gender yang dilaksanakan sejak tahun 2021 menjadi titik tolak usaha kerajaan mencapai matlamat kesaksamaan gender dan mendaya upaya wanita. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan menerusi program di bawah Jabatan Hal Ehwal Wanita, JEHWA itu, termasuk Train the Trainer Sabah Gender Focal Points. Terdahulu dalam ucapan perasmiannya, Datuk James berkata pentauliahan jurulatih Sabah Gender Focal Points akan menjadi pendokong aspirasi kerajaan berteraskan kefahaman, kapasiti dan keupayaan berkaitan gender dalam usaha merealisasikan dasar wanita negara. Ia bertujuan mewujudkan duta yang bertindak sebagai ejen perubahan bagi melancarkan tadbir urus organisasi, komuniti dan negara sekaligus memastikan pengagihan sumber dibuat secara saksama bagi memenuhi keperluan wanita dan lelaki. Dalam pada itu, Datuk James berharap JEHWA akan terus melatih lebih ramai jurulatih gender dan menyebarluaskan kesedaran gender dalam kalangan masyarakat. Hampir setiap hari, berita mengenai penipu alam maya atau skema terus berlangsung bak cendawan tumbuh selepas hujan. Mangsa bukan sahaja dipikat dengan cinta, ganjaran luar biasa, malah ada juga diugut dan digertak sehingga menyerahkan sejumlah wang kepada penjenayah kolor putih tersebut. Siri pertama, laporan khas Nyah Skema Kita Jaga Kita akan membuka pekung jenayah tersebut melalui perkongsian pengalaman mangsa. Pendedahan wartawan Serina Olivia Chong. Hello, saya bawa panggilan daripada mahkamah. Hasil semakan daripada pihak kami terdapat pertuduhan atas nama anda. Menggunakan platform media sosial, kreativiti si penipu alam maya ini sentiasa mendahului sehingga menjerat mangsa. Malah, ada yang berani bersemuka demi meyakinkan mangsa menyerahkan wang kepada mereka. Saya ada tengok satu iklan di TikTok yang jual emas lelong. Macam murah lah, tapi saya fikir pun macam mustahil yang ada murah begini. Jadi saya cuba nasib, tanya WhatsApp sama tu yang orang di TikTok. Dia ada balas, dia suruh buka link di Telegram. Saya pertama kali memang tak pernah beli emas yang terpakai. Jadi saya tidak tahu macam mana prosedur orang kalau pembelian emas terpakai. Pada mulanya saya menerima satu telegram
ada offer pelaburan-pelaburan. Jadi contohnya kan kita melabur 1,000 contohnya kan, dan kita akan mendapat pulangan sebanyak 50,000. Yang strategi dia itu dia buat satu macam surat perjanjian, contohnya 50,000 gitu kan. Dia orang akan mengambil, dia orang akan dapat persenan 20% dan 80% tu kita yang dapat. Jadi tertarik di sanalah. First, dorang message saya dari TikTok. Dong DM, dong bilang menang phone percuma. Tapi kena ada bayar untuk shipping segala tu, dia bilang ada bayaran sikit saja. Jadi saya bilang okey lah kalian. First berkenalan dari TikTok, lepas tu transfer pergi WhatsApp. Dia send proof lah, macam ada video. Orang pun nak terima, macam kira legit lah. Tiba-tiba lepas first transfer duit, beberapa jam lepas tu dia bilang kena bayar lagi. Lepas tu kena bayar lagi. Peleburan ini saya melihat beriklan di Facebook. Rekan-rekan lain tu mengatakan ini peleburan, okey. So saya minta dia masuk dalam grup Telegram. So dari sana saya buat keputusan yang saya melabur bermula dengan model kecil 500. Tetapi selepas saya bank in 500, dia mengatakan package 500 sudah tiada. So dia panggil saya lagi tambah 500, total dia 1,000 untuk melanjutkan package 1,000. So dia bilang 10,000 kalau selepas 3 jam akan keuntungan sebanyak 15,000 lah. Pasal ni skema ni kan, yalah kadang-kadang itu offer lah. Offer yang sangat menarik, tambah-tambah lagi yang memang perlu banget. Memang akan tersangkut lah ni offer-offer begini ni. Dia memang jumpa, memang mula-mula berwhatsapp dulu, lepas tu berjumpa, lepas tu saling kasih info, terus dia transfer duit. Dalam beberapa hari terus berjumpa lah. Dalam dunia maya, masa kini sindiket skamer semakin melampaui batasan. Namun, anda sentiasa mempunyai pilihan dan cara untuk mengelak daripada menjadi mangsa skamer. Pilihan bijak bermula di tangan anda. Lindungi diri anda, lindungi keluarga anda. Nyah Skamer. Esok, siri kedua laporan khas Nyah Skamer Kita Jaga Kita akan berkongsi pengalaman dan nasihat pihak polis. Serina Luvia Chong, RTM. Penjelasan lebih lanjut perlu diberikan kepada pejabat awam sebelum sistem penilaian prestasi demerit DIP dilaksana sepenuhnya. Itu pendapat disuarakan pensyarah kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Profesor Madya Dr. Lee Kuok Tiong. Bercakap kepada RTM, katanya setiap dasar yang diperkenal kerajaan merupakan satu usaha ke arah penambahbaikan sesebuah sistem. Bagaimanapun, kerajaan perlu mengambil masa untuk memberi penjelasan terperinci sebelum membenarkan pelaksanaan sistem tersebut secara tetap. Bagi pencerahan kepada, mungkin bermula dengan ketua-ketua jabatan agensi-agensi kerajaan dan memberi ruang kepada setiap agensi-agensi kerajaan ini memberikan feedback, maklum balas kepada apa yang diusulkan, kerana agensi yang berbeza mempunyai peranan yang berbeza. Cara penilaian dia itu pun haruslah berbeza. Baru-baru ini, kerajaan memperkenal kaedah baharu bagi menilai prestasi penjawat awam iaitu sistem penilaian prestasi demerit DIP yang melibatkan kaedah demerit terhadap kaki tangan awam sekiranya mereka tidak mencapai sasaran kerja tahunan SKT yang ditetapkan. Pelaksanaan sistem tersebut turut dipersetujui Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan akan dimulakan tahun ini. Bekas Ketua Cawangan Jabatan Insolvensi Cawangan Tawau didenda RM15,000 oleh Mahkamah Khas Rasuah Tawau semalam selepas mengaku bersalah atas pertuduhan menyalahgunakan kedudukan untuk mendapatkan suapan 5 tahun lalu. Tertuduh Muhaidi Tabin 45 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan alternatif dibacakan di hadapan Hakim Jason juga.
Pada 24 Februari 2022, tertuduh mengaku tidak bersalah atas pertuduhan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun serta denda 5 kali ganda jumlah suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Bagaimanapun mengikut pertuduhan alternatif semalam, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 26 Akta SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen sama. Tertuduh didakwa menyalahgunakan kedudukannya ketika berkhidmat selaku Ketua Cawangan dan Pengerusi Jawatan Kuasa Sebut Harga di Pejabat Jabatan Insolvensi Malaysia Cawangan Tawau bagi mendapatkan suapan pada 18 Oktober 2018 dengan memilih isterinya sebagai penyebut harga yang berjaya mendapat sebut harga kenderaan bernilai RM15,000. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Kembali bersama dengan Dia. Silakan Dia. Baik, terima kasih Syarizam langsung dari Sabah. Baik, saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokusnya mengenai penyediaan lot tanah kediaman kepada penduduk lawas selain hasrat Sarawak jadi lokasi penganjuran Sukan C 2027. Butirannya bersama rakan penyampai Vanessa Marie. Silakan, Vi. Terima kasih, Dia. Projek skim pembesaran kampung SPK di Kampung Datuk Kuala Lawas bakal dilaksanakan dan akan menyediakan 75 lot tanah kediaman. Timbalan Premier Datuk Amarawan Tengah Ali Hassan berkata SPK yang dilaksanakan di bawah kerajaan negeri itu akan membantu penduduk asal yang sudah berkahwin dan berkeluarga memiliki lot tanah untuk membina rumah kediaman. Ada beberapa tempat lagi yang kita nak laksanakan, bukan sahaja di Lawas ini, di Limbang pun ada beberapa projek. Dari segi kos pembangunannya agak besar juga, ya. Kira-kira dalam 100 hingga 120,000 satu lot. Tambah Datuk Amar Awan Tengah, SPK itu nanti bakal menggunakan spesifikasi baru dan moden. Ia akan dilengkapi infrastruktur asas seperti bekalan elektrik, air, sistem pepeditan konkrit dan jalan raya yang akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan Tahun Baru Cina ke rumah ketua-ketua masyarakat di Lawas. Peralihan daripada silinder gas cecair petroleum LPG kuning kepada silinder LPG Petros mungkin satu proses yang agak merumitkan rakyat ketika ini, namun dia perlu dilakukan untuk kepentingan Sarawak. Demikian menurut Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian. Datuk Amar Dr. Sim menerusi perkongsian di Facebook berkata usaha tersebut ia akan dapat memenuhi aspirasi Sarawak dalam autonomi pengedaran gas LPG. Katanya terdapat lebih 1 juta silinder LPG dalam edaran bagi kegunaan 2.9 juta penduduk Sarawak. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada Petros yang sentiasa pantas memberi maklum balas terhadap isu di lapangan, terutama melibatkan peralihan silinder LPG kuning kepada silinder LPG Petros. Sementara itu, Petros niaga senang berhad dalam kenyataan sebelum ini memberi jaminan bahawa harga silinder LPG bersubsidi 14 kg tidak berubah bagi pelanggan domestik di Sarawak, iaitu RM26.60. Manakala tiada cas tambahan dikenakan apabila pengguna bertukar kepada silinder gas Petros selain kos pengisian semula. Pengguna juga diingatkan untuk menukar silinder LPG kuning hanya selepas gas habis digunakan bagi mengelak pembaziran. Sarawak berhasrat untuk menjadi lokasi penganjuran Sukan C 2027 dengan giliran Malaysia sebagai penganjur Tamasya Sukan Dwi Tahunan edisi ke-34. Menurut Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Thailand turut memilih lokasi penganjuran di luar ibu negara untuk Sukan C 2025 dan Malaysia masih belum mempunyai keputusan untuk lokasi penganjuran. Katanya penganjuran Sukma oleh Sarawak tahun ini akan menjadi penanda aras keupayaan negeri ini untuk menganjur acara sukan berskala besar.
We would want to be given the opportunity to host it because we have got all the facilities. That's why I mentioned just now, we have already approved the construction of the velodrome. We've got everything down here. Tambahnya, kerajaan negeri akan cuba menjadi penganjur kepada sukan antarabangsa tersebut yang akan dibincangkan dengan kerajaan persekutuan kelak. Datuk Seri Abdul Karim berkata demikian pada pelancaran filem Raya Emas Harta Suci Selako di Kuching. Lebih banyak peluang latihan teknikal khasnya bagi memenuhi keperluan industri minyak dan gas di seluruh negara pada masa akan datang. Ini dilihat melalui kerjasama Petroleum Nasional Berhad Petronas dengan institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia ILJTM menerusi program tajaan institusi vokasional dan bantuan latihan Vista Petronas. Kerjasama tersebut dimeterai melalui pertukaran memorandum persefahaman MOU antara kedua-dua pihak yang diadakan di Kuching hari ini dan disaksikan Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chee Kiong. Jabatan Tenaga Manusia diwakili Timbalan Ketua Pengarahnya Teknologis Kamaruzan Muhammad Ali, manakala Petronas diwakili Ketua Kumpulan Pelaburan Modal Insan Syed Muhammad Muhafiz Syed Muhammad Bakar. Kerjasama tersebut melibatkan pemberian bantuan sumbangan peralatan, bahan guna habis, penyelenggaraan atau peningkatan kemahiran pelajar di institusi latihan Jabatan Tenaga Manusia yang terpilih untuk tempoh 3 tahun bermula tahun ini. Antara kursus di bawah program Vista Petronas termasuk kursus pemasangan paip gas, kursus penjaga jentera elektrik, kursus kimpalan serta diploma pemasangan paip minyak dan gas. Polis Kuching berjaya menumpaskan kegiatan penyeludupan barang-barang bercukai atau kontraben bernilai RM80,000 dalam op kontraben di Kuching semalam. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Ashman Bajah menerusi kenyataan media memaklumkan barangan tersebut dirampas dalam serbuan ke atas sebuah kilang di kawasan Muara Tabuan di Kuching. Sebanyak 37 kotak rokok pelbagai jenama berjaya dirampas selain menahan seorang lelaki tempatan berumur 29 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967 manakala suspek direman di Mahkamah Majistret Kuching pada 20 Februari bagi meneruskan siasatan. 29 warga asing ditahan menerusi Ops Sapu dan Ops Mahir yang dijalankan Unit Penguatkuasa Imigresen Sibu Khamis lepas. Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak dalam kenyataan di Facebook berkata operasi dijalankan di beberapa lokasi seperti tapak pembinaan, perkilangan dan kediaman sekitar Sibu. Seramai 43 individu telah diperiksa semasa operasi tersebut. 29 individu yang ditahan didapati melakukan pelbagai kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C dan Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63. Sementara itu, Jabatan Imigresen Malaysia Sarawak meminta orang ramai menyalurkan aduan kepada jabatan menerusi saluran yang teratur sekiranya terdapat kecurigaan dan mempunyai maklumat yang sahih berkenaan kehadiran pendatang asing tanpa izin di kawasan masing-masing. Perkongsian itu tadi mengakhiri perkembangan berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kembali kepada Angkasa Puri bersama dia untuk berita seterusnya. Silakan dia. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak.
34 pendatang tanpa izin ditahan di sekitar Kota Baru menerusi Ops Sapu dan Ops Kutip. Ia membabitkan pelbagai kesalahan. Pengarah Imigresen Kelantan Muhammad Faizal Samsudin berkata, mereka terdiri daripada 23 lelaki, 4 wanita dan 7 kanak-kanak. Operasi dilaksana 2 hari mulai Ahad lepas membabitkan penugasan 40 anggota. Seramai 40 warga asing diperiksa. Orang ramai diminta buat laporan jika mengesan kehadiran pendatang tanpa izin atau aktiviti warga asing yang melanggar undang-undang. Penunggang basikal warga Bangladesh maut dilanggar sebuah kereta ketika melintas jalan berhampiran Jambatan Sultan Mahmud Kuala Terengganu. Dalam kejadian malam tadi, mangsa Mustafa Mola meninggal dunia di tempat kejadian akibat cedera parah di kepala. Siasatan awal mendapati mangsa yang menunggang basikal datang dari arah Kampung Padang Hiliran cuba menyeberangi jalan dengan tergesa-gesa. Insiden berlaku selepas pemandu kereta berkenaan gagal memberhentikan kenderaannya sebelum melanggar mangsa. Akibatnya, mangsa tercampak beberapa meter sebelum disahkan meninggal dunia. Mayat dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah untuk tindakan lanjut. UMPSA komited perkasa program Rakan Muda dan Pahang FM guna platform podcast tarik pendengar baharu. Antara paparan dari Pahang, kita langsung bersama rakan penyampai Fatin Nasuha Rashid. Silakan Fatin. Terima kasih Dia. Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah UMPSA akan terus memperkasa inisiatif Rakan Muda. Ini termasuk memanfaatkan peruntukan yang disalur kepada Sekretariat Rakan Muda Institusi Pengajian Tinggi SRM-IPT. Naib Chancellor UMPSA Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin berkata, peruntukan itu akan digunakan sebaiknya bagi pelaksanaan program dan aktiviti di kampus. Ini akan memberi satu kaedah cara bagaimana kita nak melaksanakan program-program Rakan Muda yang mana kita dijanjikan dengan sumbangan dana bagi memastikan bahawa program dapat dilaksanakan mengikut keperluan kawasan-kawasan yang mana diperlukan untuk Rakan Muda ini dijalankan, mengikut kepada tempat dan juga bagaimana dilakukan. UMPSA telah menyediakan pelbagai fasiliti pembangunan sukan dan sasiah belia serta komuniti setempat. Antaranya tapak perkhemahan, rentas halangan, peralatan dan kelengkapan kayak serta kolam selaman. Peruntukan RM1 juta kepada SRM-IPT diumum Menteri Belia dan Sukan Hanahyo minggu lalu pada program Rakan Muda Turun Padang at Pahang 2024 di Kompleks Sukan UMPSA Kuantan. Tersegam indah di Jalan Temeloh Mentakap di Batu Satu Temeloh, sebuah rumah sarat dengan ciri tradisional masyarakat Melayu Kampar berasal dari Riau, Sumatera. Rumah warisan Tok Taib dan Nayan berusia 88 tahun yang dipasak menggunakan kayu cengar dan merbau tanpa paku itu tular di media sosial baru-baru ini. Cucu Tok Taib Anissa Ramli, 62 tahun berkata, rumah yang terletak di Kampung Cingal ini dibina arwah datuknya, Taib Abdullah yang berasal dari Kampung Sepingguk, Sumatera pada 1936 sebelum meninggal dunia 6 tahun kemudian dan diwarisi oleh ayahnya Ramli Taib. Arwah menggunakan kerbau untuk membawa kayu ke tapak pembinaan dan proses pemotongan serta pembentukan kayu dilakukan secara manual. Dengan nilai masa tu dalam lebih kurang RM2,000 lah, RM2,000 tahun tu kan. Lepas tu tiang-tiang ni dia cerita dibawa dengan kerbau sebatang-sebatang. Dia bayangkanlah berapa batang. Rumah ni buka dia tak silap saya 36 lah dari sana, 36 kaki kali berapa dia? 36 kali 36. Lepas tu tapi kemudian ada pembaikan lah kita buat. Dalaman ni banyak dah tukar tahun 96 lah. Didirikan dengan 12 tiang, kekerasan kayu itu terbukti apabila dipaku ia mengeluarkan percikan api. Menurut Anissa, rumah pusaka itu terselamat ketika banjir besar pada 1971 serta beberapa siri banjir sebelum ini. Malah ia sentiasa sejuk walaupun ketika cuaca panas. Pelajar jurusan seni bina daripada beberapa institusi pengajian tinggi turut menjalankan kajian ke atas rumah tradisional itu.
Program Bual Bicara dalam Talian atau podcast merupakan produk baharu Pahang FM untuk mendekati golongan muda. Timbalan Pengarah RTM Pahang, Rida Suzirawati Muda berkata, seiring perkembangan era digitalisasi, Pahang FM mengadaptasikan platform media sosial sebagai media menarik golongan muda dan pendengar baharu. Menurutnya, podcast secara bulanan itu memuatkan pelbagai pengisian serta topik menarik dan menampilkan tetamu dari pelbagai peringkat usia serta kepakaran dalam bidang masing-masing. Meski jenama Pahang FM telah dikenali, namun penambahbaikan baharu perlu dilaksana agar kekal relevan. Ya, itu pun merupakan salah satu platform lah cara untuk macam mana kita nak mengetengahkan lagi Pahang FM, kita nak memperkenalkan lagi DJ-DJ kita dan secara tak langsung juga kita memperkenalkan juga tokoh-tokoh lah yang datang yang asal daripada negeri Pahang. Contohnya podcast kita lebih kepada baru-baru ini kita buat segmen sukan kan. Jadi kita jemput atlet-atlet lah untuk bersama-sama dengan DJ kita mengendalikan podcast tersebut. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Pahang FM sempena sambutan Hari Radio Sedunia dan sambutan ulang tahun Pahang FM ke-56. Majlis sambutan turut dihadiri beberapa bekas penyampai Pahang FM iaitu Hud Kashfi Matno, Muhammad Faizul Effendi Abdul Rahman dan Afni Suhaimi. Sekian berita dari Pahang, dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fatih langsung dari Pahang. Kod Etika Wartawan Malaysia dilancar bagi memacu peranan media sebagai sumber dipercayai rakyat. 8 etika utama ditekankan termasuk aspek ketelusan, keadilan, kesahihan, kerahsiaan dan privasi. Pihak media berperanan amat penting sebagai mata dan telinga yang boleh dipercayai serta juga lidah yang mampu memberikan maklumat tepat dan sahih tentang keadaan semasa negara. Untuk makluman, Kod Etika Wartawan Malaysia ini adalah versi baru yang telah diteliti semula oleh Japan untuk menggantikan kod etika yang telah digunakan pakai sejak 35 tahun yang lalu. Mengenai Majlis Media Malaysia MMC, Fahmi memaklumkan ia dijangka dapat ditubuhkan tidak lama lagi. Kerajaan kini dalam fasa akhir untuk bawa draft rang undang-undang penubuhan MMC ke Kabinet. Penubuhannya mengambil sedikit masa kerana melibatkan proses dengan Jabatan Peguam Negara. Ia juga harus dipertimbang dan dimuktamad Jemaah Menteri. Kelas pengajian kaki 5 di Lorong Haji Taib Kuala Lumpur menjadi tempat bagi memastikan anak-anak gelandangan tidak tercicir pelajaran. Inisiatif ini dilaksana Mawib bersama Pertubuhan Jejak Jalanan. Ajar setakat ini guru-guru yang mengajar saya difahamkan ada dalam 4 orang. Mereka ni buat secara sukarela saja. Dan yang itu pun nanti insya-Allah Mawib akan tengok bagaimana Mawib boleh berikan sumbangan supaya dengan sumbangan yang Mawib berikan kepada guru-guru tadi tu, ustaz-ustaz tadi akan lebih ramai lagi yang akan dapat ilmu dan juga pendidikan daripada ustaz-ustaz, cikgu-cikgu yang memberikan pendidikan tersebut. Kempen 1 juta poskad khas Palestin Merdeka dilancarkan sebagai tanda solidariti kepada penduduk. Kempen 1 juta poskad khas Palestin Merdeka dilancarkan sebagai tanda solidariti kepada penduduk Gaza. Poskad khas tersebut dijual pada harga RM6 untuk 3 keping dengan sekeping poskad pracetak dialamatkan kepada Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres. Ketua Kluster Keterlihatan UPS Ihsan, Syarul Aman Muhammad Syari berkata, pihaknya akan menggerakkan kempen secara meluas termasuk di sekolah dan kementerian. Daripada kerajaan. Tapi ini kali pertamanya kami nak bergerak di sekolah-sekolah. Jadi kita rasa gerakan di sekolah-sekolah ini akan melonjakkan lagi lah. Dan mungkin kemudiannya mungkin kita mengharapkan kementerian-kementerian lain juga akan bersama-sama kita dalam usaha inilah.
Restu Global Quranic Arts Festival Restu mempromosikan Islam sebagai sebahagian daripada gaya hidup menerusi medium seni. Mengangkat tema gaya hidup Islami, ia juga berorientasikan matlamat, menggalakkan pemahaman dan penghayatan lebih mendalam terhadap ajaran Al-Quran. Timbalan Pengerusi Yayasan Restu, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, Restu dijadual berlangsung pada 23 Februari hingga 3 Mac ini di Kompleks Nasrul Quran Putrajaya. Ia bakal dirasmikan Perdana Menteri Sabtu ini. Dan saya juga Datuk Seri Zahid yang merasmikan percetakan di belakang kompleks ini, dan Datuk Seri Zahid akan datang ke sini pada 1 Mac. Dan pada 26 Mac Menteri Agama belakang akan hadir di sini. Jadi tempat ini bukan sembarangan tempat. Kalau dia tempat biasa-biasa, letakkan Perdana Menteri datang, akan timbalan Perdana Menteri datang pada 24 dan 1 bulan. Objektif festival adalah memperkenal medium seni melalui hiasan dalaman serta memanfaatkan teknologi moden dan ICT sebagai medium dakwah yang efektif dan kreatif. Peniaga yang terjejas akibat kebakaran Pasar Pasir Putih Ipoh minggu lalu akan dibenar berniaga sementara di tapak asal kemudahan tersebut sehingga kerja pembersihan selesai. Ahli Parlimen Ipoh Timur Howard Lee Chuan Ho berkata, langkah itu diambil bagi menunggu pasar sementara yang diumumkan sebelum ini siap dibina pada Mei depan. Kerja pembersihan oleh Majlis Bandaraya Ipoh akan dimulakan setelah fasa penilaian syarikat insurans dan pemeriksaan akhir Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selesai. Maksudnya semua sisa kebakaran kami meletakkan sasaran untuk dikliarkan, dibersihkan secara total sehingganya dia rata dan boleh digunakan dan boleh kita letakkan sedikit sebanyak kemah untuk mereka berniaga secara sementara pasar sementara dibina. Beliau ditemui ketika meninjau tapak pasar sementara yang bakal dibina iaitu berhampiran lokasi tersebut. Operasi memburu baki 30 tahanan yang lolos dari depo imigresen sementara Bidor dipergiat. Kawasan pencarian diperluas termasuk ke Kampar dan Mualim. Sebelum ini operasi tertumpu di Bidor dan Tapa sahaja. 30 orang masih lagi kita belum kesan dan kita akan menggunakanlah pelbagai aset kita ataupun informasi yang kita ada untuk kita mengesan semula. Kita akan melihat kepada maklumat awam yang kita terima. Cubaan seluduk masuk 9 motosikal berkuasa tinggi dari Thailand gagal. Kesemua kenderaan itu disita pihak berkuasa di Kompleks Imigresen, Kastam Keselamatan dan Kuarantin ICQS Wang Kelian Jumaat lepas. Motosikal berkenaan dibawa secara off-road guna sebuah lori kecil. Seorang lelaki tempatan yang merupakan wakil syarikat pengangkutan terbabit ditahan. Pasukan anggota kastam dari cawangan penguasaan Padang Besar telah melakukan pemeriksaan ke atas 9 buah motosikal berkuasa tinggi yang tiada nombor pendaftaran di lorong masuk ke Malaysia ICQS Wang Kelian Perlis. Antara model motosikal yang disita termasuk Honda CBR 1000 RR, BMW S1000 RR, Yamaha R1, Aprilia RSV4 dan MV Agusta. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, motosikal ini baru balik dari Buriram Circuit, Thailand selepas terlibat dalam perlombaan di sana. Pihaknya percaya suspek guna modus operandi mengikrarkan kenderaan berkenaan untuk perlumbaan di litar di negara ini. Nilai rampasan motosikal dianggar lebih RM416,000, manakala anggaran duti dan cukai terbabit mencecah RM715,000.
Seorang penunggang motosikal maut dan seorang pemandu kereta parah dalam nahas membabitkan sebuah lori trailer di kilometer 101.6 Lebuh Raya Utara Selatan, arah utara pukul 10 malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Zaidi Cik Hassan berkata, mangsa yang meninggal dunia berusia 21 tahun berasal dari Sungai Lalang, Sungai Petani. Mangsa parah di bahagian kepala dan meninggal di lokasi kejadian. Kejadian dilapor berlaku apabila motosikal mangsa yang bergerak di lorong kecemasan tidak sempat mengelak lalu terlanggar bahagian belakang sebuah kenderaan yang berhenti di lorong berkenaan. Pelanggaran itu menyebabkan motosikal mangsa turut merempuh pemandu kereta terbabit yang ketika itu berada di luar kenderaan. Mangsa yang terjatuh di lorong kiri kecemasan kemudiannya dirempuh dan diseret beberapa meter oleh lori trailer berkenaan. Mayat kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Sultan Abdul Halim, Sungai Petani untuk bedah siasat. Bekas pemain bola sepak kebangsaan Muslim Ahmad mengesahkan bakal membuat kemunculan pertamanya dalam sukan Muay Thai. Pemain berumur 35 tahun itu akan bertanding dalam kejohanan Muay Thai T-Fight 2.0 di Padang Serai, Kedah Sabtu ini. Muslim berkata sukan tempur itu tidak asing baginya kerana mendapat pendedahan sejak kecil. So saya first time fight di ring, fight dalam ring. So saya tak akan lupa bola sepak. Dan saya sedang cuba untuk pergi sebab saya dikelilingi oleh orang-orang Muay Thai masa saya kecil. So saya mencuba sukan ini. So kita boleh lihat nanti dan untuk sukan bola sepak tu itu tak akan pernah saya lupakan. So semua tu bergantung pada rezeki Allah Ta'ala. Saya bergantung pada rezeki Allah. So saya mencuburi saja dan saya just go through saja dalam hidup saya. Beliau yang pernah membantu skuad Harimau Malaya menjulang Piala AFF pada 2010 berkata penyertaannya dalam Muay Thai juga kerana menyahut cabaran peminat. Ketika ini Muslim belum dilamar mana-mana pasukan setelah sebulan kontraknya bersama Sri Pahang ditamatkan. TNB Liga Hoki Malaysia 2024. Rabu 21 Februari, TNB Thunderbolts bertemu UiTM HA KPT 4 petang dan Maybank bertemu Young Elephants Pahang 6 petang di saluran OK dan saluran sukan RTM. Juga saksikan secara langsung di RTM Klik. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.